Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua trainers yang bersama kita malam ni. Saya jangkakan 100 trainers malam ni yang nak bersama-sama untuk dapatkan peluang apa yang kita boleh dapat daripada ChatGPT khas untuk trainer. So sebelum tu, boleh tak saya nak tanya dekat ruangan chat, tuliskan satu-satu-satu jika anda dah gunakan ChatGPT. Tuliskan satu-satu-satu. Okey, check in kita dah guna. Azri, Tuan Lokman, Ref, Marina dia dah guna ChatGPT 4. Banyak poster dia keluar. Tuan Hasnul, ya. Trainer ISO kita. Oh, Makcik Kia voice over lah. Oh, Kak In pun kena kenal ni Makcik Kia ni nak buat voice over. Tuan Azisha, lecturer UTEM. Tuan Helmi tanya dia ada keluarkan website untuk team building khusus untuk dalam reading quantum. Okey. Nasda. Ya, ramai dah gunakan Tapi kita nak tengok sejauh mana dan apakah lagi yang kita boleh guna pakai menggunakan ChatGPT untuk tugas-tugas trainer, modul-modul trainer, HRD tools yang kita boleh gunakan daripada ChatGPT juga. Dan saya bawakan bukan kaleng-kaleng orang malam ni. Kita bersama dengan Coach Khairul. Geek Venture. Kak Im pun pernah masuk kelas Tuan Khairul. Saya panggil dia Coach. So, Coach Khairul juga adalah HRD trainer. Okay. Contoh malam ni kepada trainer-trainer ataupun marketer kita yang rasa nak jual ataupun nak promotekan topik ChatGPT kepada industri. Sebab apa tahu? Selama saya buat training, beberapa training lah recently, kita dapati mereka yang berada dalam industri, kalau saya bagi percentage, hanya 2% saja dalam kelas tu yang dah guna ChatGPT. Sebenarnya untuk industri, ChatGPT ni sangat meluas. Even kalau dia ada mesin, contoh dia ada CNC mesin contohnya. Mereka sampai boleh generate coding untuk mesin. Mesin yang mereka guna pakailah dekat company tu. Jadi, saya nak anda ambil sehabis banyak, sebanyak mungkin. Okay? Segala apa yang kita boleh dapatkan daripada Coach Khairul malam ni untuk kebaikan anda sebagai trainer-preneur, sebagai training provider, sebagai trainer, sebagai usahawan mungkin macam check-in kita kan. Mungkin saya nak semua orang dalam ni hari ini, tahun ini, okey, tahun ini kita cuba tanamkan sekurang-kurangnya anda ada 5 sales channel. 5 sales channel. Contoh 5 sales channel dalam trainer-preneur ni contohnya lah. Anda boleh ada e-book. Anda boleh ada buat kelas. Kelas online ataupun kelas face to face. Anda juga boleh membuat program trainer-preneur bersama kita dan dapatkan percentage tersebut. Anda juga boleh jadi trainer-preneur yang tadi. Anda juga boleh jadi trainer di mana anda dibayar mengikut trainer fee masing-masing. Okay? Yes, Coach Khalis So tahun ini kalau you rasa kira-kira baru ada 2 je sales channel. Sama ada jadi trainer, sama ada orang panggil-panggil jadi trainer, ataupun anda dapat income daripada jadi facilitator. Bermaksud tanda-tanda you kena fikirkan macam mana nak dapat 5 sales channel tahun ini. Yes, okay. So, tanpa membuang masa, saya persilakan Coach Khairul bersama kita tu untuk kongsikan kita malam ini bertajuk ChatGPT for Trainers. Dipersilakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semua. Apa khabar? Khabar baik. Sihat? Sihat. Alhamdulillah.
boleh tak saya nak anda kickstart program malam ni? Okay. Saya nak anda komen something dekat ruangan chat tu. Simple je. Tanda anda dah bersedia untuk mulakan sesi pada malam ni. Iaitu saya nak anda komen apakah menu makan malam anda pada hari ini. Silakan. Komen apakah menu makan malam anda pada hari ini. Silakan, silakan. Menu, your lunch menu. Lunch pula dah. Dinner. Hmm. Your dinner menu for tonight. Okay. Okay, baik. Tengok sikit. Respon dia. Maggi. Baru nak cari telur dadah. Okay. Dapat daging. Belum makan lagi. Okay, lagi-lagi. Lagi-lagi cuba komen sikit. Cuba komen sikit lagi. Okay, apakah menu makan malam anda pada malam ini? Okay. Keep. Komen. Sekarang ni kita ada lebih kurang dalam 50 orang plus minus lah. 56, 55 macam tu. Sambal sotong dan bendi, roti homi, kari daging, mi goreng mamak, masak lemak udang cili api, sambal ikan bilis nasi putih. Oh, ini betul-betul dinner ni. Sayur-sayuran yang anak dia sediakan. Okey, alhamdulillah. Baik, pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Yan kerana sudi untuk jemput saya pada malam ni. Alhamdulillah, moga sesi kita pada malam ni menjadi uh, satu pintu untuk kita lebih berkenalan untuk tahun 2024. Macam Kak Yang cakap tadi, mungkin untuk berkolaborasi dan juga pintu untuk kita saling bertukar pendapat, kita saling berkongsi ilmu. Okay? Sebab saya punya style, cikgu saya pesan, okay, Khairul, the best way to learn is to teach. Cara terbaik untuk belajar ialah dengan mengajar. Because the moment you can teach others, meaningly you dah understand that topic. So saya punya practice, saya punya mantra is learning by teaching. So lepas ni saya akan cerita sikit tentang journey saya sepanjang 2023, macam mana saya venture dalam dunia AI ni, dan juga okay, apa yang kita boleh buat dengan ChatGPT ni. Okay. Soalan saya seterusnya kepada anda semua. Saya nak anda respon dekat ruangan chat. Before kita pergi lebih detail untuk topik malam ni. Anda semua, saya tengok tadi yang ramai komen satu-satu tu, dah guna ChatGPT. Cuma saya nak filter balik. Okay? Kalau anda sekarang ni menggunakan ChatGPT free, komen free. Kalau anda menggunakan plus, komen plus. Silakan. Nak tengok dulu dari segi readiness pada malam ni. Free ke plus? Okay, free. Free. Okay, lagi. Keep coming. Okay, free. Saya baru nampak 2 orang plus setakat ni. Tuan Arif dengan Kak Yan. Kita ada seorang lagi. Plus. Yang lain mostly adalah free. Okay, untuk makluman anda, for your information, if you are currently using the free version of ChatGPT, you only use 20% of the current capability ataupun current potential yang ada pada ChatGPT. Only up to 20%. Maksudnya, another 80% tu masih lagi anda tak explore betul-betul. Barang komplek, macam biasa. Macam ya, tak adalah wow sangat pun. Yes, because you are currently using the free version. Of course lah. And OpenAI ni is a company. ChatGPT ni is a business. So, takkanlah dia bagi semua kan. And so, I think trainer pun sama lah. Okay, you gunakan konsep yang sama. Okay, takkanlah kita bagi semua kan. So, mesti ada. Ibaratnya macam you pay peanut, you get monkey. Something like that lah. So, bila guna 3.5, memang dia lock certain capability yang ada. Jadi malam ni kita nak explore sikit, nak bagi teaser sikit kepada what is the capability of GPT-4. Okay? Dan juga macam mana cara untuk gunakan ChatGPT dengan betul. Ada plus Shopee. Berapa beli Shopee tu?
Berapa harga dia? Okay. Um, Cerita pasal Shopee tak Shopee ni, saya dulu saya banyak training Canva. So sekarang ni ChatGPT dan sebagainya. It depends on you. Tapi saya pegang macam ni je. Anything yang kita buat untuk menjana pendapatan, so harapnya kita gunakan yang legal lah. Sebab that one jadi kita punya sebahagian pada kita punya pendapatan. Kan? Contoh kita gunakan ChatGPT ni untuk buat paperwork lah, untuk buat macam-macam kan berkenaan dengan dunia training dan sebagainya. So gunakanlah yang betul-betul. Okay, maksudnya yang official, jangan gunakan yang Shopee. Okay, walaupun kalau bukan, alah tak apalah kau guna Shopee kan. So it depends. Tapi kalau betul-betul kita nak kita punya rezeki ni kan, suatu benda yang Alhamdulillah cantik, comel, so subscribe je lah. Tak mahal pun, hanya $20 per month saja. Baik. Okay, izinkan saya kenalkan diri saya dahulu. Okay, nama saya Khairul Ikhwan bin Zulkifli. Boleh panggil saya Coach Khairul. Certified HRD since 2021. Okay, I think bulan Februari kot, Februari ataupun March 2021. Tapi dalam bidang training sebenarnya dah sejak tahun 2017. Iaitu daripada tahun 2017 sampailah 2021, saya bersama-sama dengan MDEC ataupun Malaysia Digital Economic Corporation untuk program e-rezeki. Saya nampak dekat sini ada beberapa trainer e-usahawan. So kira kita orang ni kira adik-beradik lah di bawah division yang sama dalam MDEC. So saya e-rezeki yang untuk e-usahawan. So kalau e-usahawan dia mengajar usahawan untuk jadi usahawan digital, saya mengajar masyarakat ataupun rakyat menjadi seorang pekerja digital. So 2017 sampailah 2021. Lepas tu saya tak sambung dengan MDEC. And then saya venture sendirilah melalui Gig Venture. So itu little bit about backstory tentang saya. Alhamdulillah, untuk ChatGPT ataupun saya panggil program saya ialah The Art of Prompting. Nak tanya, ada tak kat sini alumni The Art of Prompting? Cuba komen tak out. Okay. Kak Yan seorang kot. Okay. Cuba komen tak out. Alumni The Art of Prompting. Okay, kita ada Arif. Okay. Okay, okay, kita ada lagi. 3 orang. Okay, lagi. Alumni TAOP. Cuba komen. So, Alhamdulillah 2023 saya dah train lebih daripada 1,000 orang untuk the art of prompting, okay, melibatkan platform-platform generative AI seperti ChatGPT, Midjourney dan sewaktu dengannya. Okay, so 2024 banyak lagi. Oh, saya pernah join program freelancer. Zaman bila tu? Zaman Glow ke zaman e-rezeki? E-rezeki tak ada, zaman Glow kan? Betul? Sekejap, ada yang tak mute ni. Minta mute. Okay, minta kerjasama, tolong mute dulu. Terima kasih. Okay, baru lagi 2021. Dengan saya ke? Saya rasa macam familiar nama tu, Cik Abdullah. Okay. Selain daripada tu, siapa yang dah mengenali saya sebelum ini? Maksudnya di social media ke, di program-program lain, cuba komen dah kenal. Okay. Muhammad Zaini. Okay. Siapa yang dah kenal, komen dah kenal. Siapa yang first time, cuba komen first time. Nak survey sikit daripada ada 60 lebih ni, siapa yang first time ni. Kalau yang first time tu, salam perkenalan. Okay. So, hopefully lepas ni kita boleh collab dan sebagainya. Kalau ada apa-apa soalan berkenaan dengan AI ataupun generative AI secara spesifik, let me know. Let me know, insyaAllah. I'm happy to share. Okay. First time coach, thank you so much. Dah kenal, still on group. Okay, first time. Okay. Saya tinggal kat Terengganu recently. But right now, saya dekat Cyberjaya sebenarnya. Pagi tadi saya dekat Johor. Johor Baru. And nak contact Kak Yan, tapi katanya Kak Yan tak dekat Johor. And sebab saya pergi tadi, saya dengan Bahagia tadi, pergi tadi. So, ingat kata Kak Yan datang sekali, tapi Kak Yan dekat kat lain. Kak Yan kat mana pergi tadi? Okay. So, tak ada rezeki nak jumpa Kak Yan pergi tadi. So, right now, Kajang, saya dekat kajang. Cyberjaya. Sebab esok ada coaching. Kajang. Saya kat cyber sekarang ni. Pagi tadi dekat JB. Malam dekat cyber. Besok tak sure lagi. Okay. So biasalah hidup hidup trainer macam tu lah. Saya tak ada attach ke mana-mana. Okay. Saya kira freelance trainer. Oh, kita ada orang Kemamang, kita ada orang Aceh. Oh, dekat tu.
Rumah saya dekat Cendering. Dekat lah. Ajil tu laluan saya lah. Kalau nak pergi ke KL tu, saya akan lalu tol Ajil. Daripada Cendering tu masuk tol Ajil. Okay. That's a little bit about my background. Okay. Saya Kuantan. Okay. So, saya sebenarnya sangat berbesar hati sebenarnya bila dapat jemputan dari Kak Yan ni, sebab yang hari ni join ni sebenarnya adalah geng-geng yang sekepala dengan saya ataupun geng-geng satu ventures dengan saya lah. Okay. Which is kita semua dalam bidang training ataupun Mak Saleh panggil sebagai info produk lah. Info produk kan, program dan sebagainya kan. So, kita menjual info. Okay. So, ChatGPT sebenarnya antara satu perkara yang best pasal ChatGPT ni ialah dia meningkatkan lagi kita punya productivity kita seharian. Okay. So, saya dah guna ChatGPT since the early days of ChatGPT. Okay. Iaitu pada November 2022. So, sekarang ni dah bulan Januari. Maksudnya ChatGPT dah lebih kurang dalam setahun, 2 bulan, setahun, 3 bulan macam itulah. Okay. So, daripada zaman-zaman GPT 3.5, sekarang ni dah GPT 4, lepas tu ada GPT 4V pula kan. So dia punya perkembangan tu sangat-sangat laju. Okay. Cuma satu lah saya nak start sesi pada malam ni. Saya nak start sesi malam ni ialah AI is just a tool. Okay. A fool with a tool is still a fool. AI is just a tool. A fool with a tool is still a fool. Maksudnya di sini ialah kalau anda pandai guna ChatGPT sekalipun, tapi kalau anda bukan ahli dalam bidang yang anda nak buat itu, anda tak mungkin akan perform seperti mana ahli dalam bidang itu. Contohnya, ramai trainer takutlah. Kan? Dia kata, bila ada ChatGPT ni, ramai orang lain boleh take over kita sebagainya. Dia tidak semudah itulah. Sebab fundamental sebenarnya, sebab kita faham konsep AI ni, mostly adalah menggunakan prompting ataupun arahan. Untuk memberi arahan ni, saya ambil satu situasi ataupun kita ambil satu macam gambaran. Kita boleh katakan ChatGPT ni macam apa tahu? ChatGPT ni ibarat budak praktikal yang baru grad dekat University of Harvard. Let's say we take Harvard Business School contohnya. A very smart student, okay, a very smart student, okay, and sekarang ni tengah praktikal dengan company kita. Okay. So, kita ada satu aset yang bagus ni. Maksudnya budak pandai ni. Tapi, that budak have zero experience in working. Maksudnya dia tak pernah kerja sebab dia baru habis fresh graduate, baru belajar. So it's up to us to give the instruction. Kalau kita suruh dia buat photostat, bancuh air kopi, pergi hantar surat, dia boleh buat. Kan dia boleh buat sebab lah dia budak yang pandai, so mendengar arahan tak ada isu kot. Tapi kalau kita suruh dia buat satu paperwork untuk hasilkan, let's say sales untuk company 1 million, maybe dia boleh buat sebab dia ada knowledge. Cuma dia tak tahu macam mana nak apply that knowledge dalam kerja tu. So kat situnya datangnya kita as a boss untuk memberikan arahan. So arahan yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik ataupun output yang baik. Okay. Dan the other way, okay, garbage in, garbage out. Sebab tu tadi, okay, kalau tak pandai guna, bagilah macam mana sekalipun AI ni, okay, so tak ada function. Okay. Yang penting ialah you punya knowledge tu. Okay. Sebab hari ni, ramai budak-budak sekolah, universiti, dia orang kata macam, alah, AI dah ada. Kan? Buat apa nak belajar benda-benda kan? AI dah ada. Tapi still, you need to understand the fundamental of what you do right now. Contoh kalau kita sekarang ni, kita trainers. Okay? Ada fundamental tu, barulah kita boleh gunakan AI secara optimum. Okay, saya nampak ada Hazwan Midjourney Mahir. Saya punya cikgu Midjourney saya dah sampai. Say hi sikit bro. Okay. Okay. So, Sorry, lambat dalam sikit masuk. tak apa, VIP tak apa last minute. Okey, ini dah sifu dah ni, dah otai-otai. Saya tengok mostly ramai dalam ni semuanya adalah saya rasa macam dah otai-otai dah ni. Tapi tak apalah. Apa yang saya tahu pada malam ni, insya-Allah saya kongsikan sedikit. Moga-moga dapat memberikan manfaat dan saya sangat berharap kalau anda dapat sampaikan ilmu ni juga kepada orang lain supaya kita ada lah kan kita ni kita tak sama dunia seterusnya ini adalah yang kita dapatkan, hopefully lah ada sedikit sahaja dekat akhirat sana. Baik, a bit about introduction tentang ChatGPT before kita masuk ni.
bila saya tengok Kak Yan punya apa copywriting tu macam, wish, Kak Yan 9 benda dia request tu. Okay, saya tanya Kak Yan ni, Kak Yan, malam ni sesi kita sampai jam berapa ni? Kan, kata, oh 10 lebih. 10 lebih memang tak sempat ni. Satu ni pun saya boleh buat 2-3 jam. Satu saja. 2-3 jam. Saya boleh settlekan lah. So, tak apa. Kita tengok mana sempat. Okay. So, apa yang penting kat sini, benda-benda semua ni, okay, you boleh buat apabila you tahu the concept of ChatGPT. So, yang penting kat sini ialah memahami konsep, memahami cara menggunakannya. Okay? So, bila dah faham cara, bila dah faham konsep, campaklah berbenda sekalipun, insya-Allah anda boleh buat sebab anda memang dah ahli dalam bidang training ni. So, maksudnya dari segi course outline, trainer profile, pitching HR, everything sebenarnya benda tu memang anda dah understand on how to do. Okay? Maybe tak secara optimum lah, tapi you tahulah dia punya know-how tu dia tahu. Okay, so bila nak minta ChatGPT buat, we know what kind of instruction we need to give to the AI ataupun ChatGPT. Okay, a little bit about introduction about ChatGPT. So dia dilahirkan pada November 2022 oleh satu syarikat dinamakan sebagai OpenAI. So OpenAI ni kalau bukan awal-awal dulu, antara yang orang tak awal ialah Elon Musk. Elon Musk antara benefactor yang tak awal, tapi lepas OpenAI shift dia punya business model kepada profit oriented, Elon Musk back away sebab Elon Musk punya idea ialah to become this one to become open source. Sebab tu nama dia Open AI. Tapi sebab mungkin masa tu board director nak profit untung dan sebagainya, nak charge orang sebagainya, so Elon Musk back out dan Sam Altman yang carry on dia punya as a CEO. Okay. So bila dia keluar, dia start dengan GPT 3.5. Okay. Saya bagi sedikit penjelasan Chat GPT. Kenapa dia gunakan konsep Chat GPT? Kenapa tak guna konsep lain? Okay. Pertama kita kena faham, dalam dunia kita ni, almost every communication kita menggunakan konsep apa? Chatting. Okay. Mula-mula dulu, ingat zaman-zaman SMS dulu. Kan, zaman-zaman SMS, ingat zaman 10 sen, berapa sen? 20 sen hantar SMS sebagainya. So, we use chatting. Okay. And recently, kita gunakan WhatsApp untuk chatting. Apa lagi? Kita gunakan Messenger untuk chatting. We use Telegram for chatting. Kita gunakan apa lagi? Slack for chatting. Sama juga previously kita gunakan YM. Siapa pernah guna YM? Cuba komen. YM. Okay. Yahoo Messenger. So, digunakan konsep apa? Okay. Yahoo Messenger menggunakan konsep chatting. Okay. Cuba komen. Siapa pernah guna YM? Cuba komen YM. Okay. So, malam ni saya nak suruh anda, jari anda bergerak ni supaya sel-sel otak berhubung. Okay. So, saya akan bagi banyak tas-tas malam ni. Okay. YM. Okay. Siapa pernah guna MIRC? Cuba komen. Okay. MIRC. Okay. Platform ni mencerminkan usia anda sekarang. Okay. So, kalau anda komen tu, kita boleh target lah. Kita boleh agak lah umur anda berapa. Okay. Dan, okay. Yang dah guna MRC, okay. Jangan jawab lah. Jangan jawab. Yang guna MRC, jangan jawab. Okay. Saya nak tanya yang tak guna. Maksudnya, mungkin geng-geng yang sezaman macam saya kot. Saya geng-geng 90s. Okay. Gen Y aku panggil kot. Gen Y ke arah Gen Z kan. Apa dia dalam MIRC? Apa dia ASL? Alah Kak Jenawa sangat. Okey. ASL itu kira macam mukadimah lah untuk apa conversation lah. Asal please. ASL. Age, sex, location. Ataupun age ada satu, dia ada dua. Tapi biasanya aku pakai age, sex and location lah. Maksudnya umur, jantina dan juga lokasi right now. So itu kira macam introduction lah ataupun ta'aruf masa zaman-zaman MRC. Sekarang pun ada sebenarnya. Sekarang ni kalau perasan, ASL masih lagi digunakan dekat platform Ome TV. Ataupun dulu panggil sebagai Omegle. Right now dia panggil sebagai rebrand sebagai Ome TV. Hanya mereka saja yang tahu. Okay. So, kita dah biasa gunakan konsep chat. So, that's why I think a very smart move from OpenAI sebab masa mula-mula dia buka GPT model ni dekat GPT Black, dia guna konsep yang macam chatting tapi agak susah sikit. Maksudnya, kalau orang-orang awam macam kita, agak susah nak adapt dengan konsep tu. Tapi bila dia launch dia chat GPT menggunakan konsep chat, senang. Dari segi adoption nak guna tu sebab kita dah terbiasa dengan konsep chatting.
So adoption tu senang. Dan GPT pula merujuk kepada perkataan, iaitu pertama G ialah generative. So maksudnya ChatGPT ni dalam kategori mana? Dalam kategori generative AI. AI itu sendiri adalah topik yang sangat-sangat besar. Okay? Sebab tu kan dalam bidang training kan, kalau kita cari coach AI, sebenarnya salah tu. Sebab AI itu besar. Okay, macam saya sendiri, saya tak cakap saya uh, ajar AI. Sebab ajar AI ni, dia akan melibatkan large language model, dia akan melibatkan machine learning, besar. Python kan besar. So apa yang ChatGPT ni, Midjourney dan sebagainya yang Coach Hazwan akan buat nanti, itu dalam kategori generative AI. Generative AI ni adalah sub dalam AI yang mana fundamental konsep dia adalah based on data yang dia dah di-train, dia akan study dan dia akan generate benda baru. Maksudnya dia generate new things based on apa yang data yang dia dah ada. That we call as generative AI. Dan bila faham konsep generative AI, satu perkara yang kita kena maklum. Okay? Di segi, this is a rules yet belum lagi dibuat di Malaysia. Okay? Iaitu generative AI content ataupun apa-apa yang diproduce untuk generative AI cannot be copyrighted yet. Okay? Tak boleh di copyright. Unless ada satu klausa, human effort is more than AI effort. Contoh, kita buat buku. Dalam buku tu ada gambar AI. Tapi gambar AI tu only 30% or 40% saja daripada konten buku tu. The rest is human generated. So that one boleh copyright. This is regulation yang gunakan kat US. Malaysia belum lagi. Masih lagi tengah bincang nak order mihun ke ataupun mi goreng untuk meeting tu. Nak bincang pasal nak buat regulation AI ni. Masih belum lagi lah as for now. Tapi dah ada dah. Apa? So, I think 2023 is more towards introduction to generative AI. Terutama kat Malaysia. Okay? 2024 ialah application of AI. So kalau 2023 anda buat tak tahu lagi, okey lagi, baru intro. Tapi 2024, this is the application, tahun aplikasi. Siapa lambat, dia tinggal. Sebab satu benda kena ingat. As for now, okay, mungkin the next 5 years or up until 2030 maybe, AI will not replace you. Okay, AI will not replace you as a trainer, as a TP dan sebagainya, will not replace you. But human with AI will definitely replace you. So, kena faham konsep tu. Okay, sekarang ni selagi mana AI masih lagi dekat kategori ANI, artificial narrow intelligence, okay, belum sampai level AGI lagi, okay, dia takkan replace kita. Tapi orang yang pandai AI akan replace kita, definitely. Okay, sebab satu perkara yang nak faham juga, okay, for the past 20 years, our life have been changed by internet. Hidup kita berubah because of internet for the past 20 to 25 years. Contohnya, kalau dulu kita pergi jalan kan dengan kereta, dengan mak ayah zaman-zaman dulu. Okay, dalam dashboard kereta tu ada peta. Kan, ingat tak siapa-siapa sempat zaman buka peta masa nak pergi jalan, nak pergi contoh pergi Terengganu kan. First time sampai Terengganu, buka dashboard, buka peta besar-besar kan, cari ke mana nak jalan. Maybe early 90s dan sebagainya kan. So, itu dah tak ada sekarang. Sebab apa? Internet dah ubah cara kita interact satu hari. Okay? So, maksudnya for the past 20 to 25 years, okay, hidup kita dah diubah oleh internet. Okay. Pakar mengatakan, okay, apa yang internet ubah hidup kita dalam masa 20 ke 25 tahun tu, turut bakal diubah oleh AI, tetapi dalam masa 5 tahun sahaja. Okay? Maksudnya, benda tu lagi cepat. Kalau kita rasa for the past 20 years pun dah kita dah tak sempat nak catch up dah ni kan, dengan platformnya Facebooknya, TikTok dan sebagainya, tak sempat nak catch up sebab internet. AI ni, apa yang 20 tahun internet buat, AI akan buat dalam masa 5 tahun saja. So, prepare or not, you need to adapt. Okay? You need to adapt dalam kehidupan kita seharian. Okay? So, G, generative AI. P ialah pre-train. Okay? ChatGPT, dia sebelum dia release kepada kita, dia dah di pre-trainkan dengan data. Data mana? Internet lah. Internet. Okay, dia ambil daripada archive dan sebagainya macam-macam lah. Okay? Dan setiap engine model tu, GPT 3.5, GPT-4, dia ada cut off bila date dia. Untuk GPT 3.5, ni kena maklum sebab anda kena faham.
AI for now ada keterbatasan. Okay, iaitu GPT 3.5, maknanya kalau anda pakai yang free sekarang ni, okay, cut off dia adalah January 2020. Data cut off January 2020. Maksudnya anything happen after January 2020, ChatGPT tak tahu. So jangan tanya lah. Okay, jangan tanya. Dia tak tahu. Sebab dia hanya di-train sehingga data dia adalah January 2020. Itu untuk GPT 3.5. Apa pula GPT 3.5 tu kan? Sekejap lagi saya akan explain. Okay, benda ni penting ni, asas ni. Sebab faham benda ni, senang nak buat ChatGPT lepas ni. Okay, GPT-4 pula, dia punya cut off dia adalah April 2023. Maksudnya kalau anda gunakan ChatGPT Plus, yang mana kalau nak access GPT-4, anda kena subscribe ChatGPT Plus. By default, dia punya cut off ialah April 2023. Maksudnya, dia tak ada real time data by default. Kita boleh overcome. Jadi saya tunjuk sikit. Dia boleh overcome. Tapi by defaultnya April 2023. So kena tahu benda ni. Supaya apa-apa kita buat nanti, kita tahu okay, dia punya max capability kat mana. Okay. Itu tentang GPT. Okay. Bila cerita pasal GPT, Generative Pre-trained Transformer, G Generative, P Pre-trained, T ialah Transformer. T ni penting tau. Okay. Penting untuk apa? Orang kata ChatGPT akan tapau Google. Anda setuju? Adakah anda setuju ChatGPT akan tapau Google? Cuba komen. Setuju ataupun tak setuju? Okey. ChatGPT akan tapau Google dalam masa terdekat. Okey. Jawapannya tak. Jawapannya tak. Sebab apa? Reason number one. GPT, Generative Pre-trained Transformer. Transformer itu sebenarnya adalah teknologi yang dibangunkan oleh Google. Okay, macam mana data masuk dan data keluar tu, itu satu. Kalau saya nak explain transformer malam ni panjang lah. So nanti Google je lah kot. Ataupun tanya ChatGPT, apa itu transformer? Okay, bukan transformer Cybertron tu kan. Okay, tapi teknologi transformer tu sebenarnya dibangunkan oleh Google. Itu yang pertama. Maksudnya, Google sebenarnya dah long away ke depan. Tapi, kenapa Google tak buat macam ChatGPT? Sebab orang cakap ada Google Gemini. Okay, uh, Google dia ada punya own version dia, nama dia Google Bard. Okay, kalau ChatGPT dia menggunakan engine GPT, Google Bard tak salah saya dia gunakan engine PALM, PALM. Okay, dan dia baru release yang baru, iaitu Google Bard, Google Gemini. Okay, dan Gemini ada banyak lah, Google Gemini Pro dan sebagainya. Okay, tapi kenapa Google tak betul-betul launch benda tu? Tak bagi macam ChatGPT. Maksudnya output Google Bard tu tak secanggih output ChatGPT. Kenapa? Siapa tahu? Okay. Google Gemini pun sebenarnya tak. For now. Jawapan paling senang, this is business. This is about business. Main source of income Google adalah datang daripada search engine. Google Ads dan sewaktu dengannya lah. Search engine. Kalau dia guna konsep macam chatbot macam ChatGPT, maksudnya dia tapau dia punya business model sendiri. Maksudnya dia tolak tepi business model sendiri. As for now, Google mungkin tak dapat lagi ataupun mungkin dia tak official launch lagi how dia boleh monetize menggunakan this machine, iaitu Google Bard dan sebagainya. So that's why dia belum fully push lagi dia punya Google Bard ataupun Gemini. Sebenarnya Gemini untuk mana-mana dah 2018 dah ada. 2018 masa ada satu talk Sundai Pichai, CEO, dia dah beritahu dah pasal ni. Tapi kenapa dia tak release lagi? Sebab dia tengok dulu. Kan? And in the same time, ChatGPT tengah train dia punya transformer model tu. So, nanti once transformer model tu dah very mature, dia pakai je. So, tak adanya istilah. Okay? Bard tu China coach. Google Bard sama. Dia is a chatbot. Okay. Kalau ranking wise, kalau tanya saya, ranking wise in term of AI chatbot. Okay? Nombor satu, masih lagi dipegang tahta oleh ChatGPT. Especially ChatGPT Plus lah. Nombor dua, dipegang oleh Claude 2 by Anthropic. Claude 2 by Anthropic. Nombor dua. Okay? Baru je dapat investment daripada Amazon. Okay? Amazon baru invest. Amazon dengan, tak salah saya, Nvidia ke apa? Claude. Siapa pernah guna Claude? Cuba komen. Kau cuba komen. Claude.
Okay. Nombor 3 ranking setakat ni ialah Google Bard lah ataupun Gemini. Okay. So top 3 ChatGPT, Cloud dan juga Google. Okay. Kat mana pula? Bing. Microsoft Bing. Okay. Sebab ramai kata, Coach, kenapa nak kena upgrade kepada ChatGPT Plus sedangkan dekat Google Bing boleh pakai GPT-4 secara percuma? Okay. Ini saya explanation saya. OpenAI ibarat syarikat pengeluar kereta. Okay. Cloud tu apa Coach? Jadi saya tunjuk lagi. OpenAI ibarat syarikat pengeluar kereta. Iaitu dia mengeluarkan kereta bernama ChatGPT. Dan kereta ChatGPT ni ada dua jenis model, ChatGPT Free dan juga ChatGPT Plus. Yang mana model ni digunakan engine yang berbeza. Okay? ChatGPT Free menggunakan engine GPT 3.5. So maksudnya GPT tu punya 3.5 lah. Sorry. GPT tu maksudnya engine. Okay? GPT 3.5. Okay. Dekat Plus, ChatGPT Plus mengguna pakai ChatGPT 3.5 juga dan juga, sorry, GPT 3.5 juga dan juga GPT-4. Ada orang kata, okay, kalaulah kita upgrade pada Plus, tapi still pakai GPT 3.5 juga, tak ke sama dengan GPT 3.5 dekat free? Beza. GPT 3.5 dekat free ibarat engine Axia 1.0. GPT 3.5 dekat Plus ataupun yang berbayar tu ibarat macam Activa 1.0 Turbo. So maksudnya dari segi performance wise yang GPT 3.5 dekat Plus lebih perform berbanding GPT 3.5 dekat percuma. Dan on top of that, ChatGPT Plus juga ada satu engine lagi power iaitu GPT-4. Sebab tu saya kata tadi, bila anda gunakan ChatGPT free, you only using right now 20% of the current capability yang ada pada ChatGPT. So, malam ni saya nak racun sikit lah suruh anda upgrade. Sikit lah racun lah. Okay, supaya malam ni anda boleh upgrade terus kan. Sebab saya rasa worth every penny. Worth every cent, insyaAllah. Okay, kalau anda guna. Okay, kalau anda guna. Kalau tak guna, tak berbala juga. Okay, so let's go sedikit basic ChatGPT ni. Okay, kita go basic sikit ChatGPT. Okay. So this is ChatGPT. Okay. Interface dia okay macam ni. Dan ada dua cara anda boleh gunakan ChatGPT. Cara pertama ialah menggunakan web base, sama ada menggunakan dekat desktop ataupun dekat phone. Web base, okay. Cara kedua adalah menggunakan apps, ChatGPT apps. Okay. So siapa yang guna dekat laptop dia pakai web base only. So maksudnya tak ada nak install semua, tak ada. Okay, only web base. Okay. Kalau dekat phone ada dua cara. Sama ada nak gunakan web base, iaitu menggunakan browser anda, sama ada Safari ke Chrome dan sebagainya. Dan yang kedua mengguna pakai apps ChatGPT. Okay, apps ChatGPT jangan tertukar tau. Jangan tertukar. Okay, app ChatGPT, dekat ChatGPT nama dia ChatGPT official by OpenAI. Logo dia, logo ChatGPT warna putih. Okay, jangan tertukar yang lain. Sebab anda kena faham, bila ChatGPT ni ibarat macam syarikat pengeluar kereta, okay, engine dia tu bukan dia seorang guna tau. Ibarat macam Mitsubishi, Mitsubishi buat engine bukan dia seorang guna. Macam dulu ingat tak zaman-zaman Proton Wira dulu? Kan Proton Wira pernah menggunakan engine Mitsubishi dulu. Mitsubishi pernah meminjamkan engine Mitsubishi kepada Proton Wira. Tapi adakah dia guna engine yang sama digunakan Mitsubishi Evo dia? Taklah, confirm lah. Kan dia mesti dia bagi engine yang biasa je dekat Wira. Sama juga dengan ChatGPT ataupun OpenAI ni. Okay, engine GPT 3.5 dan juga engine GPT-4 bukan ChatGPT je guna. Okay, contoh yang paling dekat ialah Bing. Microsoft Bing turut menggunakan engine GPT 3.5 dan juga engine GPT-4. Dan lain lagi, kita ada we call as API GPT, yang mana orang lain, you boleh bina you punya ChatGPT sendiri mengguna pakai API GPT 3.5. So yang anda nampak banyak-banyak dekat App Store dan juga Play Store tu, itu bukan ChatGPT. ChatGPT official satu je ada, yang logo warna putih, official by OpenAI. Yang lain ialah third party apps yang menggunakan API GPT. Jangan tertukar. Okay? Jangan tertukar. Tapi kalau tanya saya, my personal punya recommendation,
saya masih lagi menggunakan web base. Walaupun saya install apps ChatGPT kat phone saya masih lagi menggunakan web base sebab ada certain features yang tak available lagi dekat bahagian apps. Okay? RM1 paling membala kau orang boleh belanja. Betul. Okay? If you have RM100 per month, okay, to improve productivity, to improve your output, that's the best investment you can get. Okay, sebab saya boleh kata ChatGPT ni adalah mother of all Gen AI pada hari ini. Ibu segala kepada semua AI tools yang ada pada hari ini. Sebab apa? The moment you understand how to use ChatGPT properly, you can use any platform easily. Any platform yang ada. Contohnya macam saya sebut di Clouday. Ini Clouday. This is Clouday. Okay, this is Clouday. And then we have Perplexity. This is Perplexity. Ini antara yang saya gunakan on daily basis lah. Every AI tools have their own purpose. But kenapa saya cakap ChatGPT ni mother of all generative AI? Because almost everything you can do with ChatGPT except for video generation. Not yet. Video generation, not yet. Okay, tapi dari segi gambar, dari segi text, everything, coding kan, nak buat website dan sebagainya, coding, nak buat apps sebagainya kan, boleh guna ChatGPT. Okay, cuma ingat, AI is just a tool. A fool with a tool is still a fool. Doesn't mean that you pandai guna ChatGPT, suddenly you become programmer yang power. Sebab all the jargon-jargon, all the sintek-sintek tu, you kena belajar programming dulu. Baru boleh bagi arahan yang betul. Sebab macam jadi seorang bos lah. Kalau anda bos yang tak ada pengetahuan, macam mana nak arahkan anak buah? Kan? Kalau kita tengok, kenapa company aku tak perform lah? Check dekat diri sendiri, bukan check kat staff. Check dekat diri sendiri. Maksudnya diri sendiri tak cukup ilmu. Kan? Tak cukup ilmu untuk memberikan arahan yang betul. Sama juga dengan ChatGPT. Okay? Semua platform tools ni free je yang basic use. Okay, ChatGPT boleh guna free. Cloudy boleh guna free. Perplexity boleh guna free. Kecuali Midjourney je. Yang saya guna sekarang ni on day-to-day basis, Midjourney je tak boleh guna free. At least $10. Yang tu nanti Coach Hazwan akan share detail. I think 30 berapa bulan? 31 bulan kan? $10. At minimum $10 per month. But I think $10 tu, bayangkan you boleh buat berapa ratus gambar. I think sangat-sangat berbaloi. Okay? Worth investment juga. Saya spend almost RM1,000 per month. Almost RM1,000 per month for AI related tools. Bulan-bulan. Okay? Tak banyak ke, Coach? Depends on how you look the angle. Sebab saya tak ada staff. Bisnes saya tak ada staff. Okay? Saya dengan wife saya saja berdua. Kita orang buat bisnes. Alhamdulillah, last year making money lah dalam dunia training ni. Tak ada staff. Sebab apa? Sebab kita leverage dekat AI. Saya RM1,500 sebulan. Lain. Ini Sifu. Sifu dia apa? 100x. 1,500 tu dia 100x daripada cost yang dia keluarkan tu. Okay? Bayangkan kalau staff kalau kita nak buat copywriting. Seorang staff berapa dah? Seorang staff dah 1,500 at least. Tu belum confirm lagi tu boleh buat ke tidak. Contoh nak buat copywriting kan, belum confirm boleh buat ke tidak. Okay, so ChatGPT memang memudahkan. Okay, baik. Kita go through sikit ChatGPT. So, kalau nak upgrade, you boleh upgrade kepada Plus. Saya sangat sarankan upgrade. Okay, jadi saya akan teaser sikit lah. Siapa tak pernah guna ChatGPT Plus ni, saya akan teaser sikit lah apa dia boleh buat kan. So, kalau anda upgrade, anda akan dapat apa? Anda akan dapat the most capable model. And then you have the browsing option. You have the GPTs. You have the DALL-E 2 browsing advantages banyak. Seriously. Sangat worth it. Okay. Tapi sebenarnya untuk malaman anda, 3.5 pun dah cukup baik dah. 3.5 pun dah cukup baik dengan syarat anda guna properly. Guna cara yang betul. Okay. So, first thing first. Okay. First thing first. Nak tunjuk kepada anda juga. Okay. Bila gunakan ChatGPT ni, anda kena faham dia punya structure dia. Okay. Faham dia punya structure prompt dia. Okay. So, structure prompt ada banyak. Okay, ada banyak. Tapi malam ni saya tak sempat nak share semua lah. Saya share satu yang paling basic. Okay, paling basic ni, paling basic. Iaitu we call as the AS. Okay, saya besarkan sikit ni. Okay, the AS. The AS ni maksudnya kita memakaikan topi dekat ChatGPT. Sebab ChatGPT ni ibarat kain putih. Kita yang mencorakkan dia. We have the flexibility on how to use this ChatGPT according to what
kind of output yang kita nak. So kita suruh dia jadi apa? Copywriters, apa lagi? Expert in trainer sebagainya. Okay? So mesti gunakan konsep the AS untuk dapatkan output yang lagi bagus. Okay, dalam the AS, okay, dia ada beberapa perkara penting. Pertama adalah we call as persona. Okay, persona non grata. Okay, sebelum nak tengok situ. Persona ni sebenarnya kita nak suruh jadi apa? Okay, kita nak suruh dia jadi apa? Okay, so persona ni pun sebenarnya kalau you look detail lepas ni, okay, kita boleh bedah persona ni dengan banyak. Sebab every different kind of persona will produce different kind of output. So anda kena tahu what kind of persona yang anda gunakan for special purposes yang anda suruh. Okay, so persona, and then kita ada next we call as task. Okay, dan boleh juga tambah sikit lagi details, instruction. Okay. Ni cantik ni. Cantik. Okay. Sebab malam ni saya tak ada nota. Okay. I'm not sure this one is recorded or not. I think recorded kan. Okay. So nanti mungkin Kak Ayam boleh bagi kot recording. Okay. And then kita ada audience. Okay. Audience ni maksudnya dekat siapa kita nak suruh buat ni. Okay. Dan last kali kita ada format. So ni basic. Basic fundamental untuk buat prompt. Okay. Ataupun we call as prompt starter. Okay. Sebab bila kita nak initiate the conversation, you need to have a prompt starter. Maksudnya, you kena shift dulu you punya AI ni jadi apa. Sebab by default, dia boleh jadi apa-apa je. So without this, dia akan boleh bagi jawapan kepada anda. Tapi dia ada tendency untuk apa tau? Tendency untuk hallucinate and sugarcoat. Hallucinate maksudnya, dia meraban. Meraban maksudnya sebab dia tak ada panduan. Tak ada panduan. Ibarat macam orang ni, orang tak ada panduan macam mana? Kan? Bahaya lah. Orang tak ada panduan ni bahaya. So, dia tak ada ikut mana-mana. So, kita letakkan panduan dulu. Asas dia kat sini. Okay? Dan dia akan ada sugar coating. Sugar coating bermaksud, bila kita type, jawapan ni panjang. Tapi kalau you as an expert in that field, you baca balik apa dia produce, kau ni mengarut ChatGPT ni. Tak ada benda pun. Dia ibarat macam apa tau? Saya suka guna perumpamaan ni. Tapi siapa yang terlibat jangan marah saya tau. Dia ibarat macam budak debat. Budak debat, kalau kita tanya soalan kat dia, dia jawab. Tapi jawab dia macam, kau pusing-pusing ayat kau macam, mana isi dia? Kan? Dia pusing. Macam ahli politik lah. Kan? Dia menjawab tanpa menjawab. So itu we call as sugar coating. So kita baca tu macam, kita tengok macam, power lah ChatGPT punya output panjang gila. Bila tengok balik macam, benda yang kau sembang ni ChatGPT. Tak ada benda pun yang bagus. Okay? Sebab apa? Tak ada panduan, tak ada guidance. Okay? Kita bedah benda ni. Okay? Kita start dulu dengan perkara yang pertama. Iaitu we call as the AS. Okay? The AS ataupun persona tadi. Okay? Masa mula-mula saya buat, ini saya punya practice, anda boleh buat juga. Okay? Kita kena identify dulu persona apa yang ada dalam bidang yang kita buat. Contoh malam ni kita ambil sebagai trainer lah. Okay? So, apa yang saya akan buat ialah list down 20 persona you can be as a trainer. Okay? As a trainer. Okay? In a table format. Kenapa table format? Sebab kita nak lebih tersusun lah. Okay? So, kita enter. Nampak ni? Okay. Tanpa buat ni, kita boleh je nak buat act as trainer. Boleh. You dapat jawapan tu, tapi dia tak accurate dengan apa yang kita nak. Sebab kita tak memahami benda ni. Okay, kalau tengok balik, baca persona ada, every persona have their own description. Maksudnya, have dia punya metadata dia. Okay? Dan the best way nak guna ialah guna apa yang ChatGPT ada lah. Kita boleh recreate that word. Kan? Contohnya, coach expert, trainer expert. Kenapa nak reinvent the wheel? Kenapa tak pakai je apa yang ChatGPT tahu? So ini kita gunakan, dia panggil sebagai GKP tak saya. General Knowledge, benda lah P tak ingat lah. GKP. Okay? Maksudnya, kita mengguna pakai knowledge yang sedia ada yang dah pre-trainkan kepada ChatGPT. Okay? Dan menggunakan persona berbeza-beza ni akan menghasilkan output yang berbeza. Contoh motivator. The motivator. Energize and inspire learners to achieve goal.
The facilitator guides discussion and fosters group learning. The innovator, the drill sergeant, the tech guru. Setiap tu berbeza-beza. Even if we take kita ambil kita tukar sikit kat sini. Okay. List down. Kita ambil pula motivation speaker ni. 20 persona you can be as in a table format. Go deep lagi. The inspirational storyteller, the goal coach, the positive thinker, the resilient expert, the confidence booster. Nampak tak? Bila buat macam ni, barulah kita nampak, okay, okay, kalau aku nak buat task ni, okay, this is the instruction yang bagi. This is the persona yang kita kena bagi. Oh, kalau nak buat ni, ni persona bagi. Sebab kita tak boleh nak pakai act as trainer. Jawapan dia dapat, tapi usually dia akan sugarcoat. Sebab kita tak narrow down kepada apa yang kita nak. Okay, siapa yang baru tahu teknik ni, cuba komen baru tahu dekat ruangan chat. Okay, siapa yang baru first time tengok benda ni. Okay, sebelum ni, mungkin pakai secara random je lah. Okay, so ini cara kita nak dapatkan prompt yang solid. Sebab kita gunakan apa yang ChatGPT dah tahu. Okay, yang Gen tahu pun baru tahu ke? Bukan dah cerita ke dalam kelas? Okay, baik. Okay. So hopefully learn something lah. So lepas ni jangan guna as trainer saja. Tak cukup solid. Okay, cuba narrow down. Sebab contohnya dalam department marketing pun, kan, budak marketing ni ada banyak department tau. Ada marketing yang boleh buat social media, ada marketing social media pun ada pandai buat TikTok saja, ada pandai buat Facebook saja. Kita tak boleh nak suruh budak TikTok ni tiba-tiba buat Facebook, tak boleh. Sama juga dengan ChatGPT. Kita tak boleh nak expect ChatGPT ni jadi semua benda. Okay? Dia boleh jadi, tapi at the end, apa yang berlaku? Dia sugarcoat. Dia bagi, tapi macam tak bagi. Sebab apa? Dia cuba untuk, gosok belakang anda lah. Macam, ni jawapan dia, Padahal tak betul pun. Okay? Padahal tak accurate pun. Okay? Ini pasal structure. Kita masih bercerita pasal structure. Okay? Tapi saya nak selit sikit. Ramai orang, bila dia prompt, dia akan gunakan prompt yang ke bawah. Maksudnya, dia prompt semakin bawah, semakin bawah, semakin bawah. Okay? Tak ada masalah kalau prompt bawah. Cuma GPT 3.5 okay, ada tendensi untuk hallucinate juga. Siapa perasan? Bila anda prompt panjang-panjang ke bawah kan, semakin ke bawah anda prompt, semakin macam asal dia ni macam tak faham dia cakap apa. Itu kita panggil sebagai hallucinate. Sebab dia tak boleh nak hold memori tu besar sangat. Lama sangat tak boleh. Okay? So apa yang saya akan buat, saya suka guna konsep prompt ke tepi. Bukan prompt ke bawah, prompt ke tepi. Apa dia prompt ke tepi? Okay. Kalau saya prompt ke bawah, saya nak ambil pula saya nak kata as a okay, tadi saya ambil motivation speaker. Sekarang ni saya nak ambil pula facilitator. Okay. Kalau saya gunakan prompt ni, list down 20 personnel can be as a apa tadi? The facilitator in a table format. Saya buat kat bawah ni prompt, boleh. Dan mostly anda buat macam tu. Boleh. Tapi bila prompt panjang-panjang, yang bawah ni dia akan ada tendensi untuk influence by apa yang berada di atas. So dia tak solid. Jawapan dia tak solid sebab dia influence kat benda kat atas. Dia masalah kita ikut-ikut apa benda kat atas. So kalau you buat benda yang separate, contohnya macam tadi kita minta dia buat untuk motivation speaker, persona. So this time kita nak suruh buat facilitator pula. So instead of prompt ke bawah, anda prompt ke tepi. Iaitu tekan dekat butang pensel ni, just replace je perkataan the motivation speaker kepada the facilitator. And then save, submit. Nampak ni? Dia akan ke tepi. Dia akan buka satu tab baru. Macam kita buka kat browser, kita Google Chrome tu, kita buka tab baru. Okay? So right now, we can compare. Macam ini. Okay. Siapa yang first time tengok macam ni? Yang boleh prompt ke tepi ni, cuba komen first time. Sebab saya rasa ramai, saya boleh yakin ramai yang tak tahu benda ni. Kan? Sebelum tu ke bawah aja kan. Mulalah hallucinate lah, mulalah meraban kan. So, anything yang kita buat yang berasingan, okay, you tak payah buka prompt baru pun. You just buka ke tepi. Bila buka ke tepi, dia ibarat macam buka buku baru. Baru belajar minggu lepas. Okay. Dia macam buka buku baru. So, dia punya yang ni doesn't influence by this output. Okay, doesn't influence by this output. Sebab dia adalah separate.
Dia still influence by yang di atas. Okay, sebab di atas ni ada lagi. Tapi kalau kita kat bawah ni dia tak influence yang ni. Okay. So itu cara dia. So benda ni sangat-sangat berguna apabila nak buat apa tau? Copywriting. Nak buat copywriting yang menggunakan copywriting framework yang berbeza-beza. Okay. So buat kita nak buat apa lagi? Nak buat paperwork contohnya. Nak buat surat menyurat dan sebagainya. Supaya kita ada apa lah. Kita ambil contoh copywriting A, copywriting B, copywriting C, copywriting D. Kita boleh compare. Okay. Kita boleh compare dengan mudah. Okay. Baik. Okay. Okay, kalau belajar sesuatu cuba komen awesome dekat ruangan chat. Kalau belajar sesuatu. Okay. Kita baru dekat yang pertama ni, baru dekat S baru dekat Sona baru ni. Okay. Baik. Kita ambil satu. Kita ambil the goal coach ataupun kita ambil yang simple lah. Motivation speaker. Okay. Kita dah settle bab persona. Next we go to bab task. Okay. So S, okay, the motivation speaker, okay, list down 20 tasks you can help me on ChatGPT in a table format. Lah, table format. Saya suka guna table format. Okay. So, kadang-kadang kita tak tahu nak buat prompt apa. Kita tak tahu yang ChatGPT boleh buat apa. So, why not just ambil je apa yang dia boleh buat macam ni, okay, dan simpan. Benda ni saya suka buat apa tau? Saya suka simpan dalam saya punya library. Prompt library saya. Saya buat dulu macam first time saya setting a new project. So saya setting a new AS. Saya akan simpan dulu all the persona, all the task yang dia boleh buat simpan. Dekat mana-mana lah Google Sheet ke apa ke simpan. So that the moment nak guna tu, kita copy paste je. Tak perlu lah every time nak prompt kena buat macam ni, makan masa pula kan. So kita nak cepat. So kita ada satu library of prompt and so kita boleh copy and paste sebenarnya. Kita nak salah buat kerja. Okay. So nampak dia kata setting clear goal and objective, overcoming procrastination, building, banyak kita boleh buat. Okay, itu kita bagi sebagai task. Okay, dan daripada task tu kita boleh minta pula prompt. Cuma GPT 3.5 dia kurang sikit. Contoh saya buat kata, okay, add prompt example at the end of every task. Okay, so dia tak straightforward sangat faham. Okay, so boleh lah sikit-sikit lah. Okay. Kalau GPT-4, apa dia akan buat? Kalau saya buat prompt ni, GPT-4, dia akan tambah satu table kat ujung ni. Saya akan tambah satu tab kat sini. So, sometimes je lah. Kalau kita nak straightforward, nak cepat, GPT-4 ataupun GPT Plus lah. Tapi kalau kita tak kisah, GPT-5 pun okey. Cuma kena buat banyak kali lah. Macam kadang kena betulkan dan sebagainya. Okay? So, this is the output yang dia dapat. Okay? So, prompt tu boleh tanya dengan ChatGPT. Kalau tak ada idea nak buat prompt apa, boleh tanya ChatGPT. Okay, lagi senang kerja anda. Okay, so ini biasa. Sebab apa? Benda ni penting kerana kita nak biasakan the kind of language yang digunakan oleh ChatGPT. Linggo dia sebagainya. Okay, soalan famous orang tanya, Coach, boleh prompt Melayu tak? Okay, jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Tetapi ada sedikit adjustment yang anda kena buat lah. Okay, sebab by default, database tu dalam bahasa Inggeris. Okay, the problem if you prompt dalam bahasa Melayu, dia macam ni. Prompt bahasa Melayu, kalau guna 3.5, especially guna 3.5, prompt bahasa Melayu, dia akan translate dulu pada bahasa Inggeris, dia akan masuk dalam library data bahasa Inggeris, and then dia akan buat jawapan, lepas tu dia akan translate balik bahasa Melayu. Masalah berlaku ialah masa dia translate kan tu, dia salah translate. Sebelum dia salah translate, maksudnya salah masuk. Salah maksud, tak dapat lah apa yang kita nak. So, kalau ikutkan, by default, saya sangat suggest anda prompt bahasa English. English lah, in English. Okay? Tapi ada cara je. Ada cara je. Saya tunjuk contoh lah. Okay? Saya tunjuk contoh macam mana kita prompt bahasa Melayu. Senang sikit lah nanti. Okay? So, ini adalah task. Okay? Task yang dia boleh buat oleh ChatGPT. Okay, next kita punya audience. Adakah audience tu influence dekat kita punya output? Okay? Contoh, saya bagi simple punya example. Explain to me about ChatGPT. Okay, this is by default. Okay, so saya nak tunjuk pada anda the importance of audience in your prompt.
Saya tukar sikit kat sini. As I am 5 years old. Okay. Let we compare. Tadi, by default, macam ni jawapan dia. Certainly, ChatGPT is a language model developed by OpenAI, is part of GPT-3. Tapi bila kita tukar je audience, okay, ChatGPT is like a friendly computer helper that can talk to you and answer your question. Nampak tak? Penggunaan audience dalam prompt kita memberikan impak yang besar kepada output yang kita nak. So that's why you need to identify your audience. Yang ini sebenarnya ChatGPT boleh tolong, tapi the best is yourself lah. Sebab anda sendiri tahu siapa audience anda. Kan bila nak buat paperwork kan, paperwork ni untuk siapa? Corporate ke, GLC ke, swasta ke, anda kena tahu lah siapa. Kan? So boleh buat research pakai ChatGPT, tapi the best sebab bila kita buat business ni, you need to understand your audience. Okay? Sebenarnya paling penting mula-mula dulu ialah kepada siapa kita nak jual. Bukan apa yang kita nak jual. Kepada siapa yang nak jual. Sebab kita kena check dulu ada demand tak benda tu. Kan? So kita tahu nak jual apa tapi demand tak ada, buat apa nak jual? So demand tu kena cari dulu. Siapa pembeli ni. Sebelum cari apa yang kita boleh buat, cari siapa nak beli, siapa nak jual, siapa nak beli benda ni. Okay? Sebab tu benda tu kena set awal. Okay? Saya tukar sikit lagi. Saya tukar as I am, okay, government servant. Okay? So ni sekarang ni dia tengah testing ni. ChatGPT tengah test. Okay, which response do you prefer? Ada orang dapat ni, ada orang tak dapat ni. Siapa pernah dapat macam ni? Ini sebenarnya anda ni jadi guinea pig. Tikus makmal ChatGPT. Okay? So dia bagi dua option. Yang mana okay? So based on anda punya respon, dia akan improvekan lagi dia punya engine lah. Macam ni sekarang saya dapat dua. Macam ada orang dah dapat kan? Selalu dapat. So tu tikus makmal lah tu. Okay, selalu jadi tikus makmal lah. So dia nak testing. So, dia nak testing output. So dia bagi output A dan juga output B ataupun respon 1 dan respon 2. So kita pilih yang mana kita nak. So that one dia akan masukkan dalam engine dia akan acknowledge lah. So orang suka macam ni. So lepas ni kalau orang lain minta benda sama, dia akan bagi macam tu. Okay. So ingat, audience tu penting. Okay. Audience tu penting apabila kita nak buat satu. Okay, next. Yang terakhir dalam kita punya structure. Format. Okay. Format pun penting juga. Okay. Sebab apa? Format tu yang kita nak. And product apa yang kita nak. Dan end product ni, you tak boleh nak assume ChatGPT tahu ada nak format macam mana. Tak boleh. You need to know what kind of format you nak pada ChatGPT. Anda sendiri kena tahu. Okay? So, nak senang. Okay? As GPT 3.5, list down all format, all output format you can give to me. So, tanya dia. Ramai yang orang tak buat benda ni tau. Maksudnya kan, dia tak tahu nak guna tapi dia tak tanya ChatGPT. Tanya ChatGPT tu. ChatGPT ni ibarat macam manual tau. Macam manual. Maksudnya, anda tanya dia, dia boleh jawab benda ni. And so, ini yang dia boleh buat. Okay? Yes, JSON boleh buat, Python boleh buat, LaTeX boleh buat, macam-macam. This is GPT Pro 5, 3.5. Kalau GPT 4 banyak lagi. Okay? This is GPT 3.5. Okay? Sebab tu berbalik pada konsep ni, tadi kan kita menggunakan konsep prompt kan. Konsep prompt structure. Kita ada AS, persona, task, campur dengan details of instruction, audience, and also format. Itu cara yang pertama. Cara kedua yang saya suka gunakan ialah cara di mana kita jadikan dia sebagai consultant kita. Contoh. Okay. AS, expert trainer, what you can help me using this ChatGPT. So kadang-kadang kita nak guna apa kan? So tanya dia, apa yang kau boleh buat? Kan? Kalau kau seorang ni, kau boleh buat apa? Kalau kau seorang ni buat apa? Tanya dia, apa yang ChatGPT boleh buatkan untuk kita? Itu asas. Okay? Basic yang patut kita semua tahu. Okay? Kalau ada soalan, standby. Kalau ada soalan, standby. Kejap lagi kita akan buka Q&A mungkin dalam masa jam. Oh, kejap lagi ya. Q&A, kejap lagi. Okay? Mungkin ada spesifik soalan kepada anda sebab kena go deep
semua soalan-soalan yang bagi tu tak sempat je kan. Kita habis pukul 2 pagi lagi. Okay. So kita buat soalan-soalan pada yang peserta yang bagi lepas ni. Okay. Saya nak tunjuk anda the power of okay, something yang saya panggil sebagai custom instruction. Okay, custom instruction. Yang ini adalah satu benda yang game changer. Okay, contoh saya buat dulu. Okay, contoh ni without custom instruction. Dulu. Uh, okay, ni simple. Okay. Boleh saya tukar pada custom instruction. Okay, saya tukar pada custom instruction saya. Siapa dah guna custom instruction? Cuba komen dah. Siapa yang dah menggunakan custom instruction, cuba komen dah. Okay. Okay. Nampak tak beza output dia? Tentu saya akan berusaha membantu anda. Apa yang bisa saya bantu? This is without custom instruction. And this is with custom instruction. Saya dah turn on dekat back end ya. Okay, okay. Of course bro, aku boleh tolong kau. Apa yang kau perlukan? Okay. Sebenarnya, this is cara sebenar guna ChatGPT yang saya gunakan day to day. Maksudnya, menggunakan konsep conversational mode. Maksudnya, konsep berborak. Ramai orang buat mistake menggunakan ChatGPT macam mana dia guna Google. Maksudnya, soalan yang ditanya kat Google, dia tanya kat ChatGPT. Memang takkan jumpa output yang anda nak. Sebab the best way to use ChatGPT adalah menggunakan apa tahu? Menggunakan pakai konsep, kita add dia, kita minta dia jadi member kita. Dan benda ni sangat-sangat optimize apabila gunakan GPT-4. Contohnya, okay bro, for free tak sekarang? Boleh tolong aku brainstorm pasal planning to next week. Aku nak kau jadi expert trainer. Boleh ke dok? Okay. So this is cara saya gunakan ChatGPT. Dan this thing only happen if you setting betul kat custom instruction. Okay. Apa topik training tu? Okay. Okay. Topik pasal ChatGPT for trainers. Okay. Kau rasa apa patut aku share? Okay, so bila kita dah buat custom instruction, dia lebih mudah memahami kita punya style. So macam saya sekarang ni saya dah gunakan secara frequent. So dia dah terbiasa dengan saya. Okay, benda ni kalau try kat anda, dia takkan keluar macam ni. Sebab ni ibarat macam saya dah ru'yah dia. Tu pun dia dah masuk saya punya TTT. TOT. Saya dah TOT kan dia, sebab tu dia jadi macam ni. Dia jadi macam sangat-sangat responsif. Tak keluar sangat jawapan-jawapan macam lah AI. Dia very human punya like. Yes, dia ikut berapa lama pakai. Dan juga custom instruction memainkan peranan. Okay, custom instruction memainkan peranan. Okay. So, bila gunakan konsep ni, settle. Tak payah fikir pasal prompt sangat pun tak apa. Okay, tak payah fikir pasal prompt sangat pun tak apa. Sebab apa? Sebab dia dah boleh faham kita punya style. Mind tak keluar macam coach. Betul. Sebab custom instruction kita tak sama. Awak tak TOT kan dia lagi. Saya dah TOT kan dia. Okay. Saya dah TOT kan dia mengikut cara saya sendiri. Okay. Contoh Okay. Aku bagi kau situasi. Okay. Peserta tak puas hati. Uh, Kelas kau charge mahal. Apa kau respon? Buat dua style. Satu trainer baik. Satu trainer sarcasm. So,
GPT-4 antara kelebihan dia adalah dia punya knowledge tu, dia punya style tu, dia lebih lebih evolve lagi lah. Okay. Trainer baik. Okay, tak payah pun. Benda tu kat custom instruction. Okay, benda tu kat custom instruction. Okay. Kalau pasal kenapa GPT-4 tu agak perlahan sikit? Sebab dia menggunakan resources yang besar. Sebab dia menjawab dah macam human punya respon. Okay, tengok. GPT-3.5 cannot respond like this. Sebab dia tak ada capability untuk fikir sampai level macam ni. Oh, saya mengerti. Harganya mungkin terasa seperti membeli tiket kemas kan? Tapi jangan risau, anda tak akan terbang ke angkasa lepas. Anda cuba akan terbang ke puncak potensi pelajaran dengan bawahan yang kita sediakan. Ingat, anda bukan saja membayar untuk duduk yang saya bercakap, anda sedang melabur dalam ilmu yang terbangkan karier anda ketika seterusnya. Jadi marilah kita terbang bersama dalam kelas ini dan saya jamin pengalaman penerbangan anda lebih bahagia daripada tiket itu. One shot prompting saja. Nah, this is we call as one shot prompting. Maksudnya kita tak payah nak create the prompt structure, kita tak payah nak olah benda, tak payah. One prompt. Sebab apa? Kasih instruction dah settlekan betul. Politely psychotic. Oh, betul. Kita boleh tune lagi. Sebab ingat tadi, AI ni ibarat kain putih. Kita yang mencorakkan dia. Okay, we can mold dia tu jadi lebih sarcasm lagi. Kita boleh pakai di topi bermacam-macam. Okay, lama lama-lama dia hidup. Okay, best juga lah sebab at least sekarang ni kan bila menggunakan ChatGPT, you have companion, AI companion as a partners. Contohnya kadang-kadang dalam kelas saya ada masalah dengan satu orang peserta ni, saya tak tahu nak solve macam mana, saya tanya ChatGPT. Saya tanya ChatGPT, okay, buat satu situasi kat dia, bagi dia boleh buat. Okay, so kalau benda-benda yang contoh basic contoh macam buat paperwork dan sebagainya kan, saya suka buat macam ni. Okay, bro, aku nak buat paperwork, nak submit client request buat kelas ChatGPT. Okay, physical. Okay, macam kau tolong aku. Maybe kau tanya aku soalan untuk kau faham pasal ni. This is my way. Saya suka untuk dia tanyakan saya soalan-soalan. Kenapa? Okay, kita boleh directly give the instruction kepada dia. Okay, tapi ingat, okay, without enough information akan ada tendensi untuk sekali lagi sugarcoating. Dia bagi tapi sebenarnya tak betul pun. So the best thing is kita minta dia soalan-soalan dulu and we answer that question. Bila kita answer that question, okay, barulah dia akan lebih memahami kita punya benda yang dia nak buat tu dan dia akan keluar output yang lebih bagus. Okay, siapa yang dah pernah guna style ni? Cuba komen dah. Siapa yang belum pernah, komen belum. Okay, maksudnya minta jadi tanya soalan dulu. Okay, jom kita bincang pasal paperwork. First aku nak lebih tahu tentang kelas aktiviti fizikal ni. Kalau minta macam mana bentuk kelasnya, adakah ia workshop atau seminar, dan okay. So kelas ni bro, workshop 1 hari. Lepas tu lebih kurang 8 jam lah. Lebih kurang 8 jam. Audience, staff KKM, katanya, okay. Staff syarikat, let's say, kita ambil syarikat printing. Okay, and then objektif. Objektif nak tingkatkan productivity. Productivity dalam kerja dia orang. Up to okay, cukup lah tu. Okay, thank you baru tahu. Okay, so kita begini dulu. Jadi kelas workshop ChatGPT ini untuk staff syarikat printing 1 hari penuh selama 8 jam, tujuan tingkat pendidikan. Okay, kita mulakan dengan beberapa perkara. Okay, agenda, jadual kelas. Okay, bahan pelajaran. Okay,
Aktiviti praktikal. Okay, and then feedback and penilaian. Okay, sedang borang. Okay, sijil penyertaan. Okay. Okay. Okay, katalah kita nak minta dia. Okay, beritahu aku. Kita boleh develop report dulu situ. Okay. Kita start dengan yang first dulu. Ingat. Yang first dulu. Picture bagi aku contoh. Nak tanya, kalau anda semua guna ChatGPT, anda guna bahasa Melayu penuh ke guna macam saya? Adakah guna bahasa Melayu baku ke bahasa Melayu conversation? Macam saya punya style, saya suka guna bahasa ni. Sebab apa? Sebab dia boleh. Sebab boleh, dek. Kita dah. Sebab lebih senang. Kadang-kadang dalam otak kita, kita dah tahu nak tanya apa. Tapi bila kita nak type kat ChatGPT, kita cuba translate kepada bahasa komputer. Kita cuba berkomunikasi dalam bahasa komputer. Which is salah lah. Sebab tu tak sampai benda kita nak. Sebab kita cuba translate. Padahal kan, untuk makluman anda, AI ni dah belajar untuk bercakap macam manusia. Kenapa kita nak cuba bercakap macam komputer? Okay? 3.5 tak boleh, dia bengong. Betul. Without custom instruction, memang dia bengong. Tapi kalau with instruction, insyaAllah, boleh buat juga. Dia boleh bypass itu. Okay. So, kalau faham konsep ni, senang. Apa nak buat tu senang. Semua boleh buat. Okay? Ibarat macam ada seorang staff yang ada suruh dia buat apa, dia boleh buat. So, anda sendiri kena faham dulu lah konsep tu. Okay? Dapat setakat ni? Adakah apa yang saya kongsikan ni satu benda yang baru untuk anda? Dan adakah benda ni bakal merubah cara anda menggunakan ChatGPT bermula malam ini? Cuba komen sikit. Dia tak kisahlah nak buat task apa sekalipun. Kalau you faham asas ni, insyaAllah senang. Okay? InsyaAllah senang. Okay? Directly, you can do. Okay? So, sekarang ni saya baru buat tentatif kan. Contoh agenda kelas kan. Okay, ni contoh kau. Okay. Okay. Cuma ni. Okay. Save dalam PDF. Aku nak tunjuk kat klien dulu. So, macam ni je. So, apa dia buat ialah apa yang saya minta ni, dia savekan dalam PDF. Dan this is only happen in GPT-4 sahaja. GPT 3.5 tak boleh buat. Bukan. Okay. Custom instruction kat sini. This one. Custom instruction kat sini. Okay. Betul boleh minta dia masuk PDF. Betul. Okay. So, you boleh train. Tapi, kalau masuk PDF ni, every time you prompt kena buat benda sama. Saya tak payah prompt. Sebab benda ni dah ditanam kat sini. Custom instruction. Okay. Tunggu sekejap dia tengah proses. Nak tengok back end dia. Tengok ni. Di back end dia. Tak payah tengoklah back end dia tu. Ini kerja dia buat. Okay. So, dari segi nak buat graf, boleh. Nak buat gambar, boleh. Nak buat table, boleh. Dah siap, bro. Aku dah save. Kau boleh download dan tunjuk kat klien kau dulu. Dah. Tekan ni. Download. Okay. Settle kerja. Okay, that's the part. Antara teaser sedikit tentang the power of GPT-4. Okay, baik. Saya rasa masa pun dah sampai ke penghujungnya. Okay, saya open 2-3 soalan. Okay, saya open 2-3 soalan spesifik pada apa yang anda hadapi, yang anda tak boleh buat. Cuba kita solve malam ni. Okay, silakan. Saya open 2-3 soalan. Sementara kita target dalam 10.30 kita habis. So, saya nak tanya boleh. Sila. ChatGPT-4 ni dia boleh plug in kan. So, sampai saya tak berjaya nak plug in ke. Contoh nak quizzes terus. Nak Dia link terus. Dia kena copy and paste. Ke dia memang macam tu? link macam mana? Untuk plug in tu ni. Plug in. This one. Yes. Okay. So plug in ni dah cuba ulang balik tadi soalan. Contoh, plug in tu yang saya faham kita boleh terus direct
daripada kita dapat ni, kita create soalan, kita minta dia buat soalan untuk contohnya 10 MCQ untuk topik yang kita dah minta dia discuss dia punya ni. So kita nak generate 10 soalan. So daripada 10 soalan tu kita nak link terus ke quizzes macam tu. Okay. Tanpa perlu, maksudnya apa yang saya buat, saya tak berjaya plugin, saya copy and paste, tapi boleh jugalah. Boleh juga kan? Dia plugin ni dia sebenarnya function dia apa, saya tak berapa faham. Itulah. Plugin sebenarnya dia menampung kelompongan apa yang ChatGPT ada buat. Okay, contoh. Macam sebelum ni, sebelum wujudnya GPT-4 yang version macam sekarang ni, antara benda yang dia tak boleh buat ialah dia tak boleh search the net. So kita pakai antara plugin, nama dia adalah Web Pilot. Ni, Web Request dan juga Web Pilot. Iaitu plugin yang membolehkan kita ada bukan internet access, maksudnya data daripada internet, sources data internet directly. Tapi sekarang ni tak guna sangat dah. Sebab apa? Sekarang ni dah ada browse with Bing built-in dalam GPT-4. Okay? Contoh kedua, yang saya suka guna sekarang ni ialah satu plugin, nama dia adalah ni, VaultScript. VaultScript ni plugin khas untuk anda akses kepada YouTube. Contohnya, okay, sebelum tu saya nak tutup dulu custom session ya. Okay. So, kita boleh ambil daripada YouTube. Okay, let's say, okay, give me 5 video about ChatGPT tips and trick. So, menggunakan plugin ini, okay, so dia akan scrap daripada YouTube dan dia akan bagi kat kita directly video YouTube. So, nanti kita boleh buka video ni. So, ni antara contoh. So, dia menampung kelompongan yang ada pada ChatGPT. Okay, berkenaan soalan yang ditanya tadi, okay, benda tu sebenarnya belum solid lagi. Sebelum ni ada beberapa tools yang boleh gunakan. Contohnya macam Zapier. Antara yang disuggest untuk gunakan ialah namanya Zapier. Dalam plugin ni, kita cari kat plugin store, Zapier. Tapi dia tak stable. Saya tak sarankan sebab saya pun gunakan juga dulu. Okay, Zapier ni untuk automate saya punya proses. Contohnya macam saya dah buat email dekat sini, and then saya nak terus push kepada Gmail saya. Okay, so dia dia macam jadi, waktu kadang-kadang tak jadi sebab dia melibatkan two different platform. Okay, so API dia tu kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. So as for now, I'm not recommended lah. Okay, so better buat manually. Sebab takut nanti kalau kita too dependent sangat dekat pada dia punya automation tu, takut dia tak buat apa yang kita nak. So agak bahaya lah, okay, untuk proses. Sebenarnya kadang-kadang kita tak sedar bila dah suka sangat automate kan. So menjawab soalan tadi, okay, menggunakan plugin nama dia Zapier. Okay, tapi boleh try lah, boleh try. Mungkin your cases mungkin different. Boleh try, nama dia Zapier dekat plugin tu. Okay, contoh macam ini pula. So kita dapat akses kepada YouTube. Okay, so now kalau kita watch video, dapat video. Dan the best thing about this ialah dia dah scrapkan transkrip video YouTube tu. Maksudnya, bahasa mudah, ChatGPT dah tengok video ni. 12 ChatGPT life hack that will blow your mind. Dia dah tengok untuk kita. Maksudnya, kita tak perlu tengok video tu. Sebab apa? ChatGPT dah tengok video tu menggunakan transkrip yang ada pada YouTube video. Sebab setiap YouTube video ada transkrip dia. Okay? So, contoh okay. Give me the summary of video 1. Okay, nah, so ni video dia. So, kita boleh tengok lah kalau nak tengok kan. Saya suka guna ni sebab apa? Nak buat konten senang. Nak buat konten social media, kita boleh jadikan YouTube sebagai kita punya content library. Alamak. Unable to provide summary. Oh, okay, mungkin yang ni sorry, dia disable. Video ni disable. Kita try nombor 2. Dia disable pula dia punya ni. Nombor 2. Kalau dia disable tak boleh lah. Kalau dia disable tak boleh lah. Ini boleh. So back end dia, dia cuba
request. So dia gunakan API lah. Ini disable ni. Ni antara favorite plugin saya. Sama juga dia disable. Bila access settled akan generate summary. Okay. So try lagi lain-lain lah. So yang ini hanya available untuk orang yang pakai GPT-4 saja. So dia macam ala-ala library lah. Okay. Yang ini sekarang dia agak macam ketinggalan tau. Kenapa? Sebab right now ChatGPT tengah push yang ni. We call as GPTs. Iaitu kita boleh customkan kita punya ChatGPT sendiri. Maksudnya kita buat satu ChatGPT tu for the single purpose. Contoh, saya buat ini contoh. Mat GPT ni saya buat purpose dia adalah untuk okay. Buat lawak. Okay. Contoh saya tekan. Okay. So kadang-kadang macam boring kan nak dengan lawak. So saya buat khas Mat GPT ni untuk dia buat lawak. So maksudnya kat sini lah, kalau anda tahu tentang GPT ni, apa anda boleh buat? Contohnya nak buat GPT yang untuk buat paperwork. Nak buat GPTs untuk buat apa lagi? Untuk buat course outline. Kita boleh create that GPTs. Okay. Ini yang baru. Yang baru. Dan katanya next week, ChatGPT akan launch GPT Store. Maksudnya, bila kita dah buat benda ni, dia akan masuk dalam GPT Store. Dan bila orang guna benda ni, kita dapat duit. Maksudnya dapat income. I'm not sure yet how dia akan monetize benda tu. Sama ada by installation ke, kena ada subscription ke, ataupun dia share profit. Contohnya macam kalau Netflix kan, lagi ramai orang tengok video tu, lagi banyak income yang owner video dapat kan. Sama juga dengan YouTube kan. So I'm not sure macam mana dia buat. Tapi benda ni antara perkara yang kena ambil serius lah. Especially dalam training ni. Kalau boleh kita ni jadi leading lah. Yang create GPTs dalam bidang training kita buat. Untuk buat GPT ni nak kata susah sangat tak jugalah. Tapi kena tahulah step by step nak buat macam mana. Okay. So malam ni memang tak sempat lah nak share. Sebab agak detail sangat benda ni. Okay. So saya rasa saya jawab soalan tadi Marina Nasir. Hopefully jawab. Kalau tak jawab dengan detail, mungkin lepas ni boleh PM tepi. Okay. Saya cuba. Sebab saya punya style, saya suka deep dive kepada problem orang. Sebab mungkin problem saya boleh jawab. Tapi bila problem orang, it's a new thing. It's a new challenge for me. So saya always find ways to challenge ChatGPT. Macam pagi tadi saya duduk dengan seorang trainer juga. Kita buat personal coaching dengan dia tadi. Dia dalam bidang fitness dan juga team building. So banyak soalan-soalan dia bagi kat saya tadi. Memang soalan-soalan yang hardcore lah. Okay. So saya push lah. Sebab saya bukan bidang team building. Saya buat training bukan bidang team building. So saya tak pernah buat. So kita deep dive. Kita deep dive tengok apa boleh buat. Kita cari prompt. Kita tune prompt ni. Prompt supaya dapat output yang dia nak. So Alhamdulillah lah pagi tadi settle. Okay. Pagi tadi settle. So esok pun ada coaching juga esok dekat Cyberjaya. So macam tu. Saya punya style memang saya suka tengok masalah orang. Supaya saya boleh drill lagi ChatGPT ni sampai dah digunakan apa yang kita boleh buat. Okay. So alternatively, ChatGPT, kita ada ni tadi saya cakap, Cloudy. Okay. Boleh explore, boleh try. Dan juga Perplexity. Okay. This is 3 benda yang saya gunakan on daily use lah untuk AI. Okay. So a little bit something saya nak offer pada semua. Okay. Right now, okay, kalau last year saya banyak buat training pasal AI ni. Tapi 2024 ni, saya buat something new. Saya buat apa? Saya buat konsep yang sebab saya nak bina community sebenarnya AI ni. And I love you as a trainer, you all as a trainer to be part of this community. Sebab community ni kita akan develop seramai mungkin AI expert. It's not ChatGPT saja. It's not ChatGPT saja. Dia AI expert. Okay. So apa saya buat ialah saya perkenalkan satu konsep baru we call as Startup 365 Plus yang mana bayar sekali and you can learn the whole year. Maksudnya new module join je program kelas. Okay. So yang ini apa yang anda akan dapat? Anda akan dapat access pada training online workshop. Anda akan dapat access pada rakaman. Anda akan dapat access pada office hour. Office hour ni yang kita akan go deep kepada setiap masalah yang kita buat. Okay. And then kita ada banyak lagi offer. So yang ini saya buka RM297. Okay. Untuk bayar sekali belajar sampai 365 hari. Tahun ni 366 hari kan. Tahun ni kita ada Februari ada 29 hari. Tahun ni. Tahun lompat. Sesiapa yang tengah tunggu due nak beranak tu tahan sikit lah.
Bila dapat 29 hari bulan tu, maksudnya anak tu 4 tahun sekali sambut birthday. Dahsyat tu. Okey. Tak ke ada kat sini yang lahir 29 Februari. So alhamdulillah akhir setelah 4 tahun anda akan sambut birthday anda yang ke tak tahu apa dah. Okey. Tapi kan untuk anda semua, saya malam ni saya nak bagi diskaun sikit, sikit lah. Okey, saya bagi diskaun RM50. So maksudnya anda hanya bayar RM247 sahaja. Okey. So siapa nak offer ni, cuba komen nak. Kalau tak nak, saya tak payah buka lah kot. Okay. So, bayar sekali je. Okay. Sebab my purpose is to build community. Okay. My purpose is to build community. Sebab community ni yang penting. Okay. Contohnya, all the things yang saya share dalam program nanti, anda nak share balik, nak ajar balik ke anda punya peserta ke, it's up to you. Okay. Jenis saya bukan saya kata, oh, okay, saya dah ajar awak ni, awak tak boleh ajar orang lain. Tak. I'm not that kind of person lah. Sebab saya rasa ilmu ni patutnya dikongsi. Ilmu ni patut disampai-sampai kepada orang lain supaya lebih ramai orang tahu. Sebab kita nak ramai orang boleh guna ni. Okay? Nak buat konten TikTok. Okay? Sangat-sangat senang. Okay? Saya prompt straight je. Nanti kita buat JV class tag team. Okay, Coach Azwan. Jangan risau. You already in the team. Just tunggu surat jemputan sahaja. Okay? Just tunggu surat jemputan sahaja. Jangan risau. Okay? You already in the team. Okay? So, macam mana dapat offer ni? Okay, offer ni, diskaun RM50 ni, saya hanya buka malam ni je tau. Okay, saya hanya buka malam ni saja tau. So, esok dah tak valid. So, anda ada masa lebih kurang dalam sejam setengah, plus minus. So, how you can get this offer? Okay, anda kena join this group waiting list. Okay, anda join group waiting list ni. So, anda boleh scan QR. Okay, anda boleh scan QR ataupun anda boleh ambil link ni, tinyurl.com/taoatleast2024. Okay, habis je kelas lagi, saya akan letak link untuk daftar. Okay, saya akan letak link untuk daftar. So, sehingga jam 11.59 malam saja. Dah keluar pagi tak kira dah. Okay, saya akan tutup dah. Okay, cuma nak beritahu. Yang dah memang geng TAOP macam Kak Yan, siapa lagi tu? Yang geng TAOP, you have a special price already. Okay, so yang alumni, ni taknya daftarnya tu, you dah ada special price. Tengok dekat geng TAOP punya group. Okay, sama juga yang, saya rasa ada kot geng-geng CPD. CPD ni maksudnya yang geng-geng usahawan, trainer usahawan. Saya nampak tadi ada beberapa orang geng-geng trainer usahawan. Saya dah bagi special price untuk anda semua. So, jangan register malam ni. Ini harga lain. Okay, yang anda punya lagi special. Cakap Kak Yan punya lagi special. Okay. Yang itu saya hanya bagi kepada yang support saya last year lah. Macam Kak Yan dah join last year kan. So special price lah. Okay. So yang lain, saya bagi diskaun RM50. Bayar sekali, belajar 365 hari. 365 plus hari lah. Okay. Hopefully. Saya buat ni sebab apa? Antaranya nak bina community. Next, saya nak anda punya problem tu. So that saya boleh drill lagi ChatGPT ni sampai kita jumpa jawapan. Sebab bagi saya, ChatGPT ni, okay, mungkin penutup untuk sesi malam ni, ChatGPT ni bukan hanya disrupt satu market saja. Kan? Mungkin orang kata, okay, ChatGPT hanya disrupt market. No. ChatGPT will disrupt many market. Especially related to kita punya market sekarang ni, kita punya bidang sekarang ni. Okay? So, saya ulang balik tadi. AI will not replace us, but people with AI will definitely replace us. Okay? Terus upgrade dalam current 3.5. Okay? Boleh tunjukkan cara nak upgrade ke versi baru? Okay. Saya tunjuk sikit lagi. Okay, saya boleh tunjuk. Okay, tu tunjuklah. Sekejap. Okay, nak upgrade kan? Okay, upgrade macam ni je. You go to down here, okay, on the left, bottom left, and then you go to my plan, and then you upgrade into ChatGPT Plus. So it is $20. I think hari ni ada tadi orang update RM95 kot hari ni. Okay, RM95 hari ni. So doakanlah kita punya US dollar RM tu semakin bagus. Okay. So ingat saya mula-mula dulu baru dalam RM91, RM92. Lepas tu dekat last year dah RM98, RM97 dah. So katanya tahun ni ringgit akan mengukuh disebabkan ada dolar berkurang. So doakanlah. Macam ni lah kalau benda-benda yang US ni sakit hati sikit bab-bab ni lah. Okay, harga makin naik dan sebagainya. Okay, dan saya dengar cerita harga ChatGPT pun akan naik juga. Okay, so tak tahulah bila dia akan naik tu. Wallahualam. Okay, so kalau ada apa-apa soalan, okay, lagi mungkin boleh tanya
dalam grup waiting list juga. Kalau ada soalan boleh tanya soalan simple, insyaAllah saya jawab. Okey, tahun ni okey, soalan menarik. 365 Plus bukan ChatGPT saja. Kod Taop 365 Plus bukan ChatGPT saja. Merangkumi semua platform generative AI yang saya gunakan. Termasuklah AI image generator macam Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E. InsyaAllah saya plan juga tahun ni nak masuk video, Runway ML, Pika, chatbot pun. Okay, kita akan masukkan juga tahun ni chat base. Maksudnya, apa yang saya dah share tahun lepas, kita expandkan lagi, banyak lagi. Okay, sebab AI ni, satu yang kena faham, don't be sentimental into platform. Sebab pengalaman daripada dunia social media, platform akan datang dan pergi. Dulu kita ada Facebook, dulu kita ada MySpace, lepas tu ada Facebook. Sekarang Facebook pun tak relevan sangat sebab ada TikTok dah. Okay? Sama juga AI tools. Okay? Mungkin hari ni ChatGPT. Tapi satu masa nanti, kod-kod lah clouding power. So, kita boleh. So, jangan ada sentimental value. Jangan. Okay? Yearly subscription. So far tak ada. ChatGPT tak ada yearly lagi setakat ni. Dan saya pun tak suggest yearly. Kenapa? Sebab macam saya kata dia, kod bulan depan Cloudy lagi bagus. So kita tolak je lah ChatGPT. Kita ambil Cloudy. Okay? Jangan ambil yearly. Jangan ambil yearly. Macam Midjourney pun, saya rasa Coach Hazwan pun tak ambil yearly. Walaupun dekat Midjourney ada yearly. Okay? Tak ambil sebab apa? Mungkin lepas ni ada yang lagi power ke? Kita ambil lagi power. Okay. Coach Hazwan ada cakap, Canva tu, Coach Khairul share kan boleh tak? Canva yang mana Canva Cukup sikit, plugin. cukup sikit mana? Plug-in Plugin. to Canva. Canva plugin. Okey, plugin Canva tu tak suggest pun. Dia dapat tolong Sebab je. biasa. Dia lebih untuk Biasa. cari untuk cari Ha, tolong cari je. Dia berarti tak boleh buat benda, dia just boleh tak tolong kita boleh. search Dah, lah dia, kalau dia, kita dia, berhati dia akal. tak seperti apa yang kita jangka lah. So, saya tak nak share sebab apa? Dia macam nanti anda akan spoil macam alamak macam ni je ke? So, saya benda yang tak sampai expectation saya tak nak share. Okay, sebab nanti anda akan hampa dan kecewa. So, dia ada plugin. Even CapCut pun. Dia sekarang plugin dekat ChatGPT tu. Okay, tapi it's not what you expect. Maksudnya, end product tu tak seperti apa yang jangka. So, saya tak suggest lah. Banyak error juga. Okay. Banyak. Betul. Sebab dia API. Bila API melibatkan dua sistem yang berbeza, so dia akan banyak error. Kau kalau nak minta buat poster cantik tapi ayat kat poster bukan bahasa Melayu, kenapa ya? Bahasa yang dia tak boleh fahami. Okay. Yang ni nanti sebenarnya Coach Azwan akan share nanti pasal generative AI image ni sebab antara kelemahan dia adalah perkataan. Okay. Tapi saya tak nak share sebab nanti Coach Azwan tak boleh nak share nanti. So, simpan untuk si Coach Azwan nanti. Okay. Tapi tak risau. Benda tu boleh betulkan kat Canva je. Okay. So, nanti mungkin tu saya akan share. Kemudian sesi lah. Okay. Mentality bagi prompt sample. Okay. Apa lagi? Uh, Ui, okay. tak Itu je pandai kot. lagi. Okay. Saya rasa itu saja dari saya malam ni. Kelas Okay. GPT. Saya harap anda belajar Kelas sesuatu. GPT. Okay. Saya harap anda belajar sesuatu. So, sekali lagi saya beritahu anda join ni, waiting list ni. Sat lagi, habis kelas saya akan hantar link. So, only available, offer saya yang discount RM50 ni, only available up until 11:59 malam. Lepas tu, kembali semula kepada harga RM297. Okay. So, kalau nak discount RM50 ni, grab malam ni terus. Okay. So, ni link untuk waiting list ataupun saya bagi link lah. Kod tak sempat nak scan dan sebagainya. So, saya bagi link ni. Okay, anda boleh ambil link ni ataupun nanti tanyalah member kata ada tak link. Okay. Dan apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang kurang tu kelemahan saya sendiri. Okay. Dan akhir kata, majulah AI untuk negara. Okay. Saya pass balik kepada Kak Yan. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Coach Khairul untuk malam ni. Banyak kita Tepuk belajar. tangan. Tepuk tangan. Jom kita tepuk tangan sama-sama. Okey, terima kasih dan juga kepada semua trainers yang berada malam ni. Kita sebenarnya untung tahu kita berada dalam circle trainers dan kita dapat himpunkan satu circle yang kita je yang tahu masalah-masalah dan apa yang kita perlukan sesama kita dalam kerjaya kita sebagai trainer. InsyaAllah minggu depan akan ada coach-coach yang hebat-hebat kita jemput dan Coach Hazwan kita dah booking je. 31 Coach Hazwan? Betul 31. 31. Nanti akan ada
surprise-surprise lagi untuk semua. Sesi malam ni Kak Yan ada rakam, so saya minta izin kepada Coach Khairul lah. Nanti Kak Yan boleh sharekan di YouTube dengan apa yang Coach Khairul kasih malam ni. Semoga ilmu-ilmu kita sebagai trainer ni bila digunakan dia adalah satu ilmu yang bermanfaat untuk kita kat sana juga nanti kan Coach Khairul kan? Okay, kita minta halal ilmunya, minta izin juga kita pun sebenarnya trainer pun akan share-share dengan orang lain juga. So ilmu tu Silakan, lagi silakan. you kan. Okay. Untuk itu saja untuk kita hari ini. Setiap hari Rabu 9 malam jangan lupa klik trainerpreneur.com.my/zoom. Okay, itu saja. Nanti Coach Khairul boleh sharekan waiting list tu dekat grup WhatsApp. Okey, Trainer. Mai. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada semua yang hadir. Nanti kita akan sharekan juga link sesi malam ni. Okay, bye. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye. Thank you, Coach. Bye-bye. Thank you, Kak Yan. Thank you. Bye-bye Kak Okay, Yan. bye. Thank Terima you kasih Kak Kak Jan. Yan. Terima kasih Thank Coach you. Thank Khairul. you. Thank you. Terima kasih banyak-banyak. Thank you, Coach Ernie. Assalamualaikum semua. Salam. Waalaikumsalam, Aizat. Thank you, Noraini.